Snack insight pada kedai Shopee anda dahulu. Cuba study itu dahulu dan lihat sejauh mana pencapaian anda, sejauh mana orang nampak kedai anda, sejauh mana orang dah masuk ke dalam kedai anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada sesi tutorial kali ini, di mana saya akan berkongsi lagi bagaimana kita nak menjual di Shopee. Kita sudah ada kedai di Shopee. Jadi sekarang ni kita kena tahu sejauh mana kedai Shopee kita ni orang nampak. Supaya orang nampak kedai kita ialah kita kena ikut kempen yang disediakan oleh Shopee. Kita kena masuk melalui desktop ya, melalui komputer. Saya akan tunjukkan pada skrin komputer di mana letaknya kempen. Okey. Baik, sekarang ni kita akan terus pergi kepada bagaimana kita nak menyertai kempen yang disediakan oleh Shopee. Kita pergi kepada marketing center. Okey, anda boleh tengok dekat desktop ni, saya besarkan sikit. Okey, di sini kita tengok bahagian kempen. Okey, kita klik kempen di sini ya. Okey. Bahagian kempen ni kita boleh tengok kempen yang sedang berlangsung dan juga kempen yang akan datang. Okey, kita tengok di bahagian sebelah kanan di sini ya. Di sini ditulis nominate now. Bermakna ini kita masih berpeluang untuk menyertai kempen ni, dan mana kita belum lagi nominate produk kita untuk kempen 12.12 birthday sales ni. Okey, di mana ditulis di sini ya, sales akan berlangsung pada 12 hari bulan 12 sehingga 12 hari bulan 12. Satu hari saja ya, daripada pukul 12 pagi sampai ke 12 malam berikutnya. Okey, jadi kempen ni pendek. Biasanya kempen panjang ya. Cuba kita tengok kempen di bawah ini ya. Okey, kalau kita tengok 23 bulan 11 hingga 14 bulan 12. Ini 12.12 punya kempen yang selama 2 minggu tu. Okey. Okey, yang ini upcoming, tapi di sini dia tak tulis nominate now. Ini bermakna tempoh untuk kita nominate produk kita sudah tamat. Okey. Manakala kempen lain sedang berjalan sekarang ya. Ini ya, end of year sales. Jadi inilah antara kempen-kempen yang telah dijemput oleh Shopee ke atas kedai saya ni. Okey, dan dia berbeza ya. Dia tengok kepada jenis produk kita. Okey, macam mana ya. Yang mana bersesuaian dia akan hantar kepada kita. Jadi apa kelebihan menyertai kempen sebegini? Okey, contohnya ya, apabila kita menyertai kempen seperti 12.12 ni secara automatik, okey, secara automatik kedai kita akan ada tag. Akan ada tag. Contohnya dia akan keluar tag di sini 11.11, okey, ataupun 12.12 dia akan keluar. Jadi orang tahu, okey, customer yang masuk Shopee tahu bahawa produk ini menyertai kempen dan semestinya lah harga dia mungkin ada diskaun daripada harga biasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kelebihannya ialah di dalam Shopee. Okey, kita tengok dalam Shopee Malaysia ya. Okey, dalam Shopee Malaysia ni, apabila customer masuk ya, sama ada kita tengok pada desktop ataupun kita tengok pada apps dekat Android, dia akan sediakan ruang yang luas untuk produk-produk yang menyertai kempen ni. Contohnya okey, kita klik pada pop up di sini ya. Okey, cuba kita tengok. Okey, di sini Shopee bagi voucher untuk kempen 12.12. Kita boleh tengok di sini ya. Okey, nampak tak di sini? Ini ya. Ada barang di bawah ni. Barang di bawah ni ialah barang-barang yang menyertai kempen 12.12. So, ini produk RM1 yang menyertai kempen 12.12. Jadi maksudnya dah ada dah barang itu nampak. Okey.
Dan ini antara stall mall-mall yang menyertai, yang diorang ni menyertai, jadi automatik dia akan mendapat exposure, mendapat pendedahan yang lebih apabila kita menyertai kempen. Contohnya ini adalah produk-produk macam Maggi semua ni. Okey, ini adalah antara produk-produk yang menyertai 12.12 punya kempen. Dia dah tunjuk dah tarikh di sini ya. Kalau kita tengok 23 hari bulan, okey. Ini 24 hari bulan ini. Jadi ini antara barang-barang yang menyertai kempen 12.12. Boleh tengok. Bila orang klik, dia akan senaraikan lagi barang-barang yang berkaitan yang menyertai kempen. Jadi di situlah kita kata apabila kita menyertai kempen, orang mudah jumpa barang kita. Maksudnya begitu ya. Orang akan mudah jumpa barang kita. Okey. Dan dia mungkin akan masuk di bahagian daily discover. Sebab kalau anda perasan ya, semasa kempen akan keluar banyak sini produk-produk yang ada tag 11.11. Okey, dia biasanya dia letak tag itu di bahagian bawah produk, di bahagian bawah gambar ni sebelah kiri. Okey, akan muncul tag itu. Jadi kita pergi balik kepada kempen tadi. Okey, sekarang ni contohnya kita nak menyertai kempen 12.12 birthday sales. Okey, ini untuk sehari. Jadi saya tunjukkan contoh di sini. Kita tekan nominate. Okey, kita baca terma dan syarat dia. Itu penting ya, sebab kita nak tahu apa barang kita yang layak. Kadang-kadang tak semua barang kita layak. Sekarang ni kita masuk kepada nominate now. Okey, kita tengok. Di sini dia kata masa untuk kita nominate ada lagi 7 hari 20 jam. Okey. Dan kita baca description di sini. The number of items that can be registered by sellers in this time slot 12. Maksudnya kita boleh masukkan 12 produk untuk kempen ini. Tetapi tak semestinya 12 produk itu pas semuanya. Kemungkinan sebahagian sahaja ya. Okey. Okey, accepted discount range no limit. Maksudnya tak kisah apa-apa diskaun dia boleh terima. Minimum campaign stock no limit. Maksudnya tak kisah berapa stok pun kita boleh join. Okey, sebab ada setengah-setengah campaign dia nak stok banyak. Maksudnya mungkin dia nak minimum 10 stok baru boleh join. Macam ni tak ada limit lah. Okey. Sekarang kita add product. Okey. Saya ambil contoh lah ya. Yang barang yang kita nak menyertai kempen. Okey, saya ambil contoh ini 12 ya. So kita teruskan masukkan 12 produk yang kita nak masuk. Okey, ini. Seterusnya mungkin kita nak masuk lagi produk ini. Ini saya ambil secara random sajalah ya, untuk tunjukkan contoh. Tak wajib untuk kita letakkan ke semua 12 yang dia minta tu, tak semestinya. Kalau kita nak masuk 2-3 barang pun tak ada masalah lah. Biasanya kalau barang kempen ni, sebaik-baiknya kita pilih yang top selling kedai kita. Sebab apabila orang nampak kedai kita, barang kita nanti pada waktu kempen tu, mereka akan melihat kepada kita punya sale kita banyak ke sikit, dan apabila sale kita banyak, kita akan ada banyak rating. Jadi rating itu yang akan memberi panduan kepada customer kita, dan semestinya kalau rating yang baik akan menarik perhatian mereka ataupun menambah lagi kepercayaan mereka untuk mereka sertai. So kita dah select 12 produk. Okey, di sini. Baik, satu lagi tips untuk kita nominate produk ni. Harga yang kita nak masuk kempen ini seboleh-bolehnya, okey, lebih rendah daripada harga promosi semasa. Okey, sebagai contohnya ya. Okey, stapler ni ya, stapler Deli 0414 ya. Okey, kita search, kita tengok harga kita sekarang. Deli 0414. Okey, promosi sekarang ialah kita letak harga RM16.90 ya. Ini ada satu range, satu lagi iaitu bersama dengan bulat dia. Okey, RM16.90. Jadi di sini apabila kita nak set harga stapler ni, sebaiknya
Kalaulah promosi semasa kita buat RM16.9, biarlah promosi untuk pada hari tersebut kita lebih rendah. Contohnya kita letak harga RM16.5. Contohnya begitu. Ataupun mungkin lebih rendah daripada tu. Okey. Dan ini variasi yang saya letak untuk bersama dengan dia punya bullet lah. Itu contoh dia. Okey, dan begitulah juga dengan produk-produk lain. Okey, selepas tamat tempoh nominate, Shopee akan sambung dengan tempoh review. Okey, dalam tempoh review itu mereka akan lihat sama ada produk kita ni lulus ataupun tidak. Okey, saya nak share di sini, apabila kita masuk kempen, daripada tarikh kita nominate produk sampailah tarikh kempen itu berakhir, kita tak boleh tutup kedai. Kita tak boleh on vacation kedai kita. Memang tak boleh. Kita klik pun tak lepas. Okey, kita tengok kepada kempen yang lepas. Saya tunjukkanlah kempen yang dah expired yang pernah saya join. Bukan semua produk yang kita masuk pas. Okey, contoh yang ini 7 produk 7 produk. Cuba tengok produk yang pertama pas. Okey, tapi dalam variasi tu ada lagi dia reject. Okey. Begitulah. Okey, seterusnya produk kedua pas, ada variasi yang dia reject. Produk ketiga pas, ada variasi dia reject. Produk keempat pas, ada variasi dia reject. Kemungkinan yang dia reject ni mungkin stok habis dan sebagainya lah. Produk kelima dia reject terus. Produk keenam semua pas, ada juga yang dia variasi dia reject. Produk ketujuh dia reject. Jadi maksudnya begitulah, tak semua produk yang kita nominate itu semua diterima ataupun lulus oleh pihak Shopee. Jadi bergantung kepada mereka. Yang penting kalau kita rasa kita tak ada masalah untuk join, kita join saja kempen tu, kerana memang dia memberi kelebihan lah kepada kedai kita apabila tiba masa kempen tersebut. Jadi itulah yang saya nak tunjukkan kepada anda pada perkongsian ini, dan saya harap sekiranya ada apa-apa soalan saya boleh jawab soalan anda di bahagian komen setakat mana yang saya tahulah. Sebenarnya untuk join kempen ni tak susah lah. Yang penting anda kena tengok kepada kempen details. Contohnya di sini banyak details dia Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin menyebabkan Shopee reject kita punya produk. Okey, kita tengok sini applicable categories. Okey, kategori yang dibenarkan lah, yang terlibat. Okey, contohnya di sini. So kita tengok barang kita tu ada tak dalam list ni tapi sebenarnya apabila kita nak masuk kempen sebenarnya kalau ada syarat tertentu, memang awal-awal dia dah dia dah hide dah produk tu. Maksudnya masa kita nak pilih dekat sini, awal-awal dia dah tutup dah produk tu. Okey, dia gelapkan. Macam sold out ni kan, ini barang yang sold out, tapi dia akan gelapkan lebih kurang macam ni lah. Jadi kita pun tak perlulah nak fikir sangat mana boleh mana tak boleh. Memang dia siap-siap dia dah gelapkan produk tersebut. Okey, jadi setakat itu saja dulu untuk tutorial kali ini. Anda boleh tutorial lain di sebelum ini, saya letak dalam description. Okey, daripada pertama bagaimana kita set up kedai Shopee sehinggalah tutorial ke hari ini. Okey, jadi kepada anda yang belum subscribe channel saya, kalau anda rasakan maklumat yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada anda, ataupun setidak-tidaknya boleh memberi info yang berguna kepada anda dalam nak meneruskan bisnes di Shopee ini, okey, anda boleh subscribe. Okay, dan saya akan cuba untuk berkongsi lagi pada masa akan datang tips-tips untuk kita berniaga di Shopee berdasarkan teori yang dan juga pengalaman saya bersama Shopee sehingga hari ini, sekitar 3 tahun lah Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih.